Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak teruskan pembelajaran kita untuk bab 2 ekosistem. 2.2 Kita nutrien dalam ekosistem. Okey, kita tengok hari ini iaitu kita nutrien ya, iaitu pemindahan nutrien dan tenaga yang berlaku secara berterusan dalam suatu ekosistem. Di mana kita nutrien terdiri daripada kita air, kita karbon dan kita oksigen. Okay, kita tengok kita air dulu ya. Kita yang pertama iaitu kita tengok proses di mana air dikembalikan ke atmosfera dan bagaimana dia turun ke bumi. So pelajar boleh tengok proses dan kitaran yang ada ya. Kalau kita tengok yang merah ke atas ni itu menunjukkan bagaimana air dilepaskan ya ke atmosfera. Melalui proses apa? Pertama tengok respirasi daripada tumbuhan dan haiwan. Itu mengembalikan air kepada atmosfera. Okay, begitu juga oleh tumbuhan lah. Kita panggil transpirasi. Ya. Jadi ini proses mengembalikan air ke atmosfera. Okay. Begitu juga air ya, yang berada dalam tanah dan dimasuk ke laut, tasik dan sungai mengalami penyejatan. Okay, yang penyejatan, maka air itu pergi ke atmosfera. Ya. Jadi bagaimana air nak turun? Ya, melalui proses kondensasi. So awan yang ada ke atas tu ya adalah dalam bentuk wap air. Apabila dia berat, maka dia akan turun ya melalui proses kondensasi sebagai air hujan. So bila dia masuk ke air hujan dan dia akan mengalir ke permukaan bumi, masuk balik ke dalam sungai, tasik ya dan laut. Okey. Jadi boleh tengok sendiri ya bagaimana proses kita air ini berlaku. Okey. Jadi pentingnya ya adanya ya akar tumbuhan untuk dia mencengkam tanah supaya tanah kita tidak terlampau lembut. Ya, dan dia tidak berlaku hakisan tanah lah. Ya. Tumbuhan ni dia dapat pegang tanah, dia dapat cengkam tanah. Jadi walaupun air ada di bahagian bawah, di bawah aliran tanah, ya, kita dapat mengelakkan berlakunya hakisan tanah. Ya. Dan pokok-pokok yang ada di muka bumi ni ya, seperti tumbuhan, rumput-rumput, ya, tumbuhan ataupun daun-daun yang jatuh tu, dia menutupi permukaan tanah. Jadi ini mengurangkan kadar penyejatan air ke atas lah. Jadi ini mengelakkan tanah menjadi kering. So itulah kita air ya. Bagaimana kita air berlaku daripada atmosfera masuk ke bumi kita. And then daripada di muka bumi ni bagaimana dia kembali ke atmosfera. So ini yang pertama kita air ya. Okay, yang seterusnya kita tengok kita karbon. So kita karbon pula ialah proses di mana karbon ya kembali ke atmosfera dan ditarik balik ke muka bumi ya. Jadi kalau tengok anak panah ni, kita karbon ni semuanya menuju ke atmosfera ya. Seperti pembakaran bahan api fosil ya, respirasi oleh haiwan ya, proses pereputan ya. Pereputan ni bila organisma dah matilah mereput melepaskan karbon ya. Sama juga tumbuhan dia mengambil respirasi pun melepaskan karbon. So anak panah ke atas ni menunjukkan karbon dilepaskan. Hanya satu saja karbon ditarik iaitu melalui proses fotosintesis oleh tumbuhan. Tumbuhan akan gunakan karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis bagi membina makanan dia sendiri. Inilah ciptaan Allah yang sangat hebat ya. Organisma yang boleh buat makanan sendiri tanpa perlu bergerak dan mencari seperti kita manusia ya. Sebab itu tumbuhan tidak perlu bergerak ya, berjalan dan berlari seperti kita ya, sebab dia boleh bina ya makanan dia sendiri dalam ya struktur tumbuhan itu sendiri ya, untuk membina protein-protein dia sebagai akar, batang ya, daun, buah dan sebagainya ya. Jadi inilah proses di mana karbon ya ditarik ya oleh organisma di muka bumi ini.
So inilah proses kita karbon. Ya. Kita tahu pula kita oksigen. Ya. So kita oksigen pula, kalau kita tengok kebanyakan anak panahnya turun ke bawah, iaitu diperlukan oleh banyak hidupan di muka bumi inilah. Ya, tumbuhan nak berespirasi. Okey, tarik juga oksigen. Kita di sini binatang lah ya, melakukan proses respirasi. Tarik juga oksigen. Okey, pembakaran perlukan oksigen. Okey, logam dia berkarat perlukan dengan adanya oksigen. Ya, logam yang berkarat ni disebabkan proses pengoksidaan, ya, iaitu tindak barat dengan udara yang mengandungi oksigen, maka dia pun berkarat. Ya. Jadi anak panah kalau kamu tengok cikgu dah letak kat sini, yang merah ni menggunakan oksigen. Ya. Okey, yang membebaskan gas oksigen satu lagi sama juga seperti sebelum ni, iaitu tumbuhan. Tumbuhan ni special dia semasa proses fotosintesis, dia membebaskan, dia mengambil karbon dioksida dan hasil sampingan dia adalah gas oksigen. Ya, sebab itu kita duduk bawah tumbuhan, kita rasa sejuk sebab sifat oksigen ni dia adalah sejuk. Berbanding karbon, sifat dia adalah panas. Ya, so inilah kita oksigen yang berlaku di muka bumi kita. Jadi peranan benda hidup dalam kita oksigen dan kita karbon, ya, tumbuhan dan haiwan dia lakukan respirasi menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Tumbuhan dan haiwan yang telah mati diuraikan oleh bakteria dan kulat, ya, di dalam tanah menggunakan oksigen lalu membebaskan karbon dioksida. Tumbuhan hijau mengekalkan kandungan karbon dioksida dan oksigen di dalam udara melalui fotosintesis yang menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen. Ini cikgu dah terang tadilah, ya. Peranan dia dalam kita oksigen dan kita karbon. Uniklah tumbuhan ni, ya, ciptaan Tuhan yang paling hebat, ya. Bukan yang paling hebat lah, maksud saya antara yang hebat lah. Yang paling hebat ialah manusia, ya. Penuh, ya, dengan lengkapnya ciptaan kita ni, ya. So tumbuhan adalah ciptaan Tuhan yang special lah bagi saya, yang unik, ya. Okey, seterusnya tengok aktiviti yang mengganggu kita nutrien, ya. Penebangan hutan yang tak terkawal lah, tebang, ambil hasil balak and then dijual, kita biarkan saja. Sedangkan tumbuhan ni kalau yang untuk kayu tu, untuk balak tu, usia dia lama, ya, puluh tahun, ya, ratusan tahun, ya. Jadi kita tebang dan kita tidak tanam kembali, ya. Itu dipanggil penebangan hutan tidak terkawal. Okey, kenderaan bermotor lah, semuanya membebaskan bahan api fosil masa pembakaran dia. Dan kita guna air bazir, ya. Kita bergigi, kita biar je air. Kita tak guna air, kita lepaskan air, ya. So ini adalah satu aktiviti yang mengganggu kita nutrien. Dan langkah nak menyelesaikan dia, kita wujudkan balik sistem pertanian terancang. Kita tanam, kembali tumbuh-tumbuhan, ya. Kalau kita dah ambil, kita tanam balik lah. Dipanggil penanaman semula, ya. Ini pertanian terancang, maknanya membantu menyelesaikan masalah gangguan-gangguan tadi lah. Kita tanam semula pokok lah, ni saya dah sebut tadi, ya. Terutama pokok-pokok yang bernilai tinggi, ya. Kayu merbau, kayu cengar, kayu belian yang digunakan untuk pembinaan kediaman ataupun pejabat, ya. Jadi kita tanam balik dan adakan hutan simpan, ya. Okey, simpan air lah untuk kegunaan harian, ya. Terutama sekarang dah musim panas, kena simpan, ya. Jangan membazir. Seterusnya kita ketatkan undang-undang bagi mereka yang melanggar, terutama yang besar lah seperti kilang, ya. Mereka buang sisa dalam sungai, lepaskan udara kotor di atmosfera, maka kita bagi tindakan undang-undang yang ketat, ya, denda yang tinggi supaya mereka tidak buat lagi lah. Dan satu lagi, menggunakan kenderaan awam, ya. Jadi kita berkongsi kenderaan bersama-sama dengan orang lain, naik kenderaan awam untuk mengurangkan bilangan kenderaan yang menyebabkan bertambah banyak, ya, pembebasan gas karbon tadi, ya. So itu saja daripada cikgu. Terima kasih kerana sudi menonton, ya. Sebagai sokongan pada cikgu, sila tekan butang like dan subscribe dan butang notification untuk mendapat video-video cikgu yang seterusnya. Okey.
Jangan lupa study ya, tengok balik video cikgu kalau ada masalah ya dan tak faham, dan selamat belajarlah ya. Assalamualaikum.